billahil azim. Kita di buku surat 69. Diriwayatkan oleh Hasan bin Basri. 69. Di mana? Dirawi oleh Hasan bin Basri. Dirawikan Bergantung. 69. Buku mana? Buku ni? Oh, betul. 69. Musuh syaitan ulama. Tajuk musuh syaitan. Tajuk musuh syaitan. Yang dirawikan Saya 70 kok ya. 73 Dirawi 73. Itu tempat dia. Pasal buat 17 lah. dan Bukan, masih lagi musuh syaitannya. ia dirawikan dari Hasan 16. Buku surat 71. Yang saya punya 71 lah. Ada yang mungkin 69. Saya takkan ada yang 71. Patutlah. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kata beliau, dirawikan dari Hasan al-Basri, ya. Diriwayatkan percakapan ini daripada Hasan, yang mana Sayyidina Hasan ini bukanlah Hasan bin Ali, bukan. Hasan ini adalah tabi'in yang duduk di Basrah. Maka namanya Hasan, gelarannya Hasan al-Basri, ya. Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang maknanya kita kata yang juga menjadi rujukan utama, ya, orang-orang di Basrah itu. Diriwayatkan, dirawikan dari beliau bahawa katanya rahimahullah, kita sebut tabi'in ini dan seterusnya rahimahullah, tidak sebut radhiyallahu anhu. Pasal para sahabat itu memang secara khusus disebut dalam surah Al-Bayyinah, surah lam yakudil ladzina kafaru, itu para sahabat disebut radhiyallahu anhum. Adapun selepasnya kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya. Bahawa di malam hari ketika Abu Bakar As-Siddiq itu gelaran yang Nabi bagi selepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam sejarahnya disebut peristiwa itu pada 27 Rejab, kan. 27 Rejab kita dah malam 9 dah ke 8 ke 9, ya. Jadi Abu Sayyidina itu maknanya yang mulia, ya tak? YM dikiranya bagi kita, ya. Yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina itu yang mulia lah, ya, ataupun tuan. Pergi ke gua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelah malam, ya. Sebelah malam keluar daripada rumah dengan membaca waja'alna min baini aydihim sadda, ya. Maka bagaimanakah kedudukan Sayyidina Abu Bakar ini tadi supaya Nabi tadi selamat daripada musuh, ya. Selamat daripada musuh. Tajuk kita ialah memusuhi syaitan. Jadi dia sentiasa, dia kata di situ bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang berjalan di belakang, kadang-kadang berjalan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam demi memastikan keselamatan. Gangguan-gangguan boleh berlaku, ya. Ya, gangguan-gangguan daripada manusia, gangguan daripada syaitan, ya, boleh berlaku. Maka Abu Bakar maka dia kata Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab. Ketika Abu Bakar pergi ke gua bersama Rasul, beliau kadang-kadang berjalan di belakang, kadang-kadang berjalan di hadapannya. Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab, ku ingat tuntutan, maka aku berjalan di belakang. Ku ingat intayan, maka aku berjalan di depan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya. Apa dia? Ku ingat tuntutan, makna orang mungkin menjejaki Nabi, ya dah, dari belakang. Tuntutan di sini barangkali terjemahan kepada menjejaki. Kalau ada orang menjejaki Nabi daripada belakang, aku berjalan di belakang mempertahankan apa kemungkinan yang mungkin berlaku. Dan ku ingat intayan dari depan, barangkali ada orang yang mengintai Nabi dari depan, maka aku pun berjalanlah daripada depan. Jadi maknanya tindakan bersiap untuk membela, memelihara Nabi daripada
daripada gangguan-gangguan, ya tak? Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab, sudah. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ku perbaiki dulu gua ini untuk, maknanya sebelum Nabi masuk, dia masuk dulu ke gua. Kalau dalam tentera pun begitu, dia tak ada reki dulu, apa dia meninjau dulu, pergi tengok tempat tu dan sebagainya. Maka Abu Bakar meninjau lebih awal, pastikan selamat, barulah Nabi masuk. Dia ada falsafah orang putih, dia kata ladies first. Sebenarnya dalam Islam bukan masalah ladies first atau maknanya gentleman first. Keselamatan, kalau ladies first, tiba-tiba benda tu tak selamat dalam bas tu macam mana? Kata naik bas kan, ladies first, masuk tak siapa dalam. Jadi dalam Islam bukan masalah ladies first ataupun gentleman first, tapi selamat atau tidak, selamat atau tidak. Jadi dengan sebab itu, sebenarnya siapa yang nak pastikan selamat kalau tidak orang lelaki? Siapa yang nak pastikan selamat kalau tidak orang lelaki? Jadi kalau nak kiranya gentleman first lah, pastikan selamat, itu baru ladies masuk. Ya tak? Tapi orang putih, kalau dia bercakap pun dia kata ladies and gentlemen dulu, ya tak? Kononnya dia nak memuliakan, ya tak? Kononnya dia nak memuliakan. Tapi dalam Islam dia sebut bahawa ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Rijal itulah pengurus, penjaga, pemelihara, pengawal. Jadi maknanya kita kata bahawa mereka terlampau memuliakan kononnya wanita, tapi mereka juga mendedahkan wanita kepada pelbagai kemungkinan bahaya-bahaya, ya. Jadi kalau nak kira penghormatan itu atas dasar tanggungjawab sebenarnya. Penghormatan dia letakkan nama laki-laki lebih awal tu, ar-rijal qawwamun, bukanlah adanya kita kata diskriminasi, bukan. Tapi tanggungjawab orang lelaki tu, dia memelihara, dia menjaga, dia meluruskan yang bengkok, dia memelihara, dia melindung. Itu maknanya yang dikatakan qawwamuna 'ala nisa. Bukanlah pula untuk jadi diktator, autokrasi, bukan, ya, tetapi maknanya untuk menjaga dan memelihara, dan tanggungjawab lebih berat dibandingkan dengan perempuan, ya. Jadi katanya, ya Rasulullah, biar aku perbaiki dahulu gua ni untuk tengok aku ada masalah dalam, ya tak? Ini bagaimana Sayyidina Abu Bakar memelihara Nabi daripada musuh-musuh. Mungkin juga musuh itu datang daripada syarri hasidin idza hasad. Dan yang kita sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang engkau jadi, apa yang telah ia jadikan. Syarri ma khalaq itu kejahatan apa yang ia jadikan, ya. Abu Bakar bertanya, di mana tadi? Lalu Abu Bakar menutup setiap lubang dengan carikan pakaian. Even kita baca Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, kan? Semangatnya sama macam Abu Bakar, semangatnya sama macam Sayyidina Ali. Nak pasti Nabi selamat daripada musuh, ya. Jadi tutup lubang, kalau ada lubang-lubang yang barangkali ada serangga, barangkali ada yang berbisa, ya. Masih ada sebuah lubang lagi, dia tutup dengan tumitnya agar tidak ada sesuatu yang keluar menyakiti Nabi semasa di dalam gua itu. Begitulah, ya, pengorbanan para sahabat ni tadi kepada Nabi. Masa itu sudah tenggelam dah soal tok tua menantu, tak timbul dah. Yang penting peneroka dakwah ataupun kita kata pembawa kebenaran ini mesti dilindungi, itu dia, ya. Lalu Nabi SAW masuk dan meletakkan kepalanya. Dan masa dah selamat, Abu Bakar dah pastikan tak ada apa masalahnya, Nabi masuk dan kemudian berbaring, meletakkan kepalanya ke paha Abu Bakar untuk berehat. Letih. Masa Nabi naik ke gua tu, umur Nabi 53 lah, ya, 53 masa naik ke gua tu, ya. Jadi dalam pengalaman saya naik ke gua ni, Jabal ni dipanggil Jabal Thur, ya tak? Jabal Thur. Jadi kami orang muda ni masa itu, muda lah masa itu, umur baru 24, ya tak? Kita naik lebih kurang dalam 2 jam setengah tanpa henti lah, ya, 2 jam setengah tanpa henti. Tak ada berehat langsung. Pasal orang muda lagi. Kalau orang tua bukan rehat 2 kali lah. Kena rehat 2 kali nak nyampai ke atas dia. Jadi
tinggilah juga, tapi yang lebih beratnya berliku sebab dia banyak batu-batunya, ya, yang tajam-tajam. Kaki Abu Bakar kena runcing batu. Dia tidak bergerak agar Nabi SAW tidak terbangun. Punya nak jaga ni Nabi supaya tidak terganggu bagi membereskan perjalanan ke Madinah ni. Apa juga yang boleh mengganggu para ataupun juru dakwah, apa juga yang boleh mengganggu maknanya penerong kebenaran, apa juga yang boleh mengganggu pendukung agama, cuba elakkan. Ya, maknanya jangan kita menyusahkan, mengganggu pendukung kebenaran, pendukung agama. Begitu ya. Sebab itu kalau kita tengok orang dulu-dulu ya, dia berhabis untuk ulama'nya. Apa juga yang boleh memberikan keselesaan untuk ulama'nya, insya-Allah dia digunakan apa yang boleh untuk memberikan keselesaan kepada ulama. Pasal dia tahu kalau tumbangnya ulama itu tumbanglah ya maknanya umat ini. Jadi begitulah semangat mereka, apatah lagi kepada Nabi. Apa juga yang boleh mengganggu Nabi, mereka tak mau lakukan. Ya. Tapi air mata Abu Bakar tak dapat ditahan menitis kerana sakitnya, ya, kerana sakitnya. Terkenalah air mata itu kepada Nabi. Kan air mata ni kira panas. Bukan panas, hangat. Tak hangat. Terkenalah pipi Nabi dia. Terbarulah Nabi, lalu Nabi bertanya, "Mengapa kamu ya Abu Bakrin? Ya, ma bika ya Abu Bakrin?" Abu Bakar menjawab, "Kakiku kena runcing batu." Ini satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain, kena sengatan, ya tak? Kena sengatan. Ya. Yalah, mana-mana satu riwayat pun, yang penting ialah Abu Bakar tidak mau mengganggu Nabi. Ya, sama ada riwayat yang mana Abu Bakar menahan sakit kerana sengatan binatang berbisa, ataupun menahan sakit kerana luka batu-batu yang meruncing. Itu tak kisah. Yang penting pengajarannya ialah nak menjaga pendukung kebenaran, nak menjaga, maknanya kita kata pelopor kebenaran itu. Yang mana kalau dia terganggu, maka terganggulah kebenaran itu dan dakwah itu sendiri. Ya. Maka Rasul mengusap luka itu dengan air liur baginda. Ada riwayat mengatakan Nabi mengambil lelangitnya, maksudnya menggunakan ibu jarinya, lalu diambil daripada lelangit. Diambil daripada lelangit untuk diletakkan pada tempat luka itu. Ya. Hingga rasa sakitnya hilang. Concern ataupun kita kata memberikan perhatian kepada pengikut. Itu pun satu hal. Maknanya bukanlah pemimpin hanya asyik nak mengharapkan layanan daripada pengikut, tidak, tetapi dia juga mestilah mengambil berat soal pengikutnya. Jadi Nabi begitulah sifatnya, sangat-sangat mengambil berat soal pengikutnya. Sehingganya kalau kematian suami, kematian isteri, ya tak, anak yatim dan sebagainya, Nabi akan maknanya membela, ya. Nabi akan membuat usaha-usaha pembelaan, ya. Jadi begitu Nabi prihatin kepada Abu Bakar, lalu Nabi usap luka itu dengan air liur Nabi yang penuh berkat itu, ya, hingga hilanglah rasa sakitnya, ya. Sebab itu orang tua dulu kan diselawatkan Nabi. Selawatkan Nabi, dia ambil sebahagian daripada kita kata lelangitnya, selawat ke Nabi, lalu dia sapu kepada tempat yang sakit dan sebagainya. Jadi bukan ianya satu yang maknanya kita kata pelik, ya. Cuma kita barangkali tidak cukup maklumat, tapi kita kata kalau pun tidak kita dapat daripada Nabi, tapi selawat Nabi itu mudah-mudahan dengan keberkatan selawat itu, ya tak, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, akan dengan berkat selawat itu akan menyelamatkan kita daripada segala perkara yang merisaukan. Jami'il ahwal, ahwal ni ialah yang merisaukan, yang menakutkan. Afat ialah penyakit, ya. Min jami'il ahwali wal afat. Justru itulah orang yang menjampi, mau tidak mau dia mesti berselawat. Dia akan berselawat kepada Nabi. Sebab ada keberkatan daripada selawat itu, ya. Alangkah indahnya kata-kata Hasan ibnu Thabit, iaitu siapa? Adik kepada Zaid ibnu Thabit. Kedua-dua ni penyair, penyajak baginda, ya. Kedua-duanya adalah penyajak baginda, dan Nabi memang menggunakan khidmat penyair
dalam menjawab sajak-sajak yang menghina dan merendah dan menghentam Islam dan menghentam Nabi. Nabi akan suruh, qum ya Zaid, ya tak? Qum ya Hassan. Begitu. Ya, maknanya bangun dan jawab balik sajak-sajak mereka yang menghina Islam, yang menghina Nabi itu, ya. Jadi maknanya menggunakan seni, ya, menggunakan seni juga sebahagian daripada dakwah. Ya, menggunakan seni juga sebahagian daripada dakwah, dan Nabi memanfaatkan. Tak kira Bilal ke dia, ya tak, Suhaib ke dia, Salman ke dia, Nabi memanfaatkan pelbagai pihak lah dalam usaha-usaha agama ni. Tidaklah hanya satu kelompok sahaja yang digarap untuk agama. Bahkan tidak ada unsur, apa dia panggil, cakap orang putih kata klik. Klik macam ni, C-L-I-Q-U-E tu, klik tu. Klik cakap Melayu tu, geng. Geng, cakap putih juga. Kelompok ni. Ni pun cakap putih juga. Kelompok ke Michael League tu naik cikgu. Itu eja yang Michael League tu C-O-L-L Kolik ya. Ni klik. Geng. Ada 6 sikit. Saya nak gambarkan bahawa Nabi tak pernah membentuk klik, ya. Nabi memanfaatkan pelbagai elemen yang ada yang menjadi pengikut Nabi itu, ya tak? Dan tidak pula membentuk klik. Walaupun memang kita kata bahawa ada pengikut Nabi yang maknanya ahli sufah, ada pengikut Nabi yang ahli ilmu, memang ada. Tapi bila mana dari sudut pergaulannya, dia tidak akan mengkelompokkan dirinya, ya? Dia tak akan mengkelompokkan dirinya, ya? Maknanya Nabi akan bergaul dengan semua, dan semua adalah merupakan umatnya. Tak ada pula yang maknanya membentuk pula kelompok-kelompok yang tersendiri, ya? Sebagai klik, tak ada, ya? Sebab itulah maknanya semua orang mendapat layanan, ya, yang sewajarnya daripada, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah grup seniman ni tadi, Hasan ibn Sabit ke, Zaid ibn Sabit ke, ya tak? Jadi mereka pun dapat, maknanya kita kata, layanan yang sepadan daripada baginda, ya, digunakan untuk mempertahankan Islam. Saya nak kaitkan dalam konteks kita di Malaysia ni, ya, kita menggarap pelbagai kelompok untuk Islam. Ada camp. Ada camp. Jadi kita menggarap pelbagai kelompok untuk Islam, sehingganya maknanya kita cikgu ke dia, ya tak? Dia engineer ke dia, dia ustaz ke dia. Itu tak timbul. Yang penting ialah bagaimana boleh kita menyumbang untuk Islam. Dan Islam adalah gerakan masyarakat. Dia bukan gerakan elit, ya? Islam gerakan masyarakat. Siapa yang dia bergerak tengah masyarakat, dia aktivis lah, kan? Bukan berdasarkan dia tu maknanya kumpulan mana dah, ya? Yang penting dia aktif di dalam masyarakat. Itulah gerakan Islam. Nature-nya, tabiatnya ialah gerakan massa, ya tak? Gerakan yang gerakan masyarakat lah, kita kata, ya tak? Orang Indonesia kata ormas. Ormas tu apa ya? Organisasi masyarakat. Itu di bahasa Indonesia ni digemurnya di itu. Ormas tu, orpol lah. Orpol tu organisasi politik. Kudabes dah. Apa pula Kudabes ni? Kudabes ni kedutaan besar. Kudabes. Isoma dah. Apa pula Isoma? Isoma tu istirahat, solat, makan. Jadi Isoma tu. Begitu ya, dirangkai-rangkaikan. Iya benar katanya. Jadi ringkas. Jadi dia pun dah menjadi pemakaian yang biasa di sana. Ya, saya duduk ya, pergi di Padang, duduk lebih kurang seminggu di Padang. Akhirnya terbiasalah dengan perkataan yang ringkas-ringkas, sebab rakyatnya memang diasuh begitu. Jadi ringkas sungguh lah tengok ada. Kita mana mahu orang itu, ada. Jadi kita kata bahawa bagaimana Hasan ibn Thabit alangkah indahnya berbicara, pendamping berdua dalam sebuah gua, musuh mengepung mendaki gunung, cintanya kepada Nabi tiada bandingan. Tiada yang membandingi. Maknanya cintanya Abu Bakar kepada Nabi bukan soal pak mentua dengan menantu dah. Ini cinta Allah, cinta Rasul. Kalau dalam halawatul iman kan, man kunna fihi
Contoh dalam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya tak? Tiga benda yang siapa yang ada tiga benda ini dia akan memperolehi kemanisan iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada tiga ni dia mendapat kemanisan iman. Satu apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa Allah dan Rasul terlebih dia kasih, ya, daripada, maknanya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Terlebih ia kasih daripada selain kedua. Maknanya kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada Rasul, ya, mengatasi yang lain-lain, ya. Sebab itu dia katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku terlebih dia kasih, kata Nabi. Lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada manusia seluruhnya. Kasih ke Nabi itu, ya. Jadi nak dapatkan kesempurnaan iman, ya, kasih ke Nabi. Nabi SAW keluar daripada Makkah hari Khamis pada 26 Safar, ya, pada 26 Safar. Maknanya kalau orang tua-tua tu kadang-kadang dia kata tak usah dah bulan Safar. Nabi pun keluar rumah bulan Safar, nak hijrah, ya, 26 hari bulan Safar, ya, 26 bulan Safar Nabi keluar. Dan sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, ya. Dan keluar dari gua pada hari Isnin setelah duduk 3 hari. Jadi 27, 28, 29, 30 tu hari Isnin. Bermakna mereka berada di situ 3 malam. Kenapa? Setelah dipastikan bahawa musuh sudah putus asa, tidak mau mencari Nabi dah. Macam mana Nabi tahu musuh putus asa? Informernya siapa? Abdullah ibnu Abi Bakr, anak Sayyidina Abu Bakar. Informernya ialah Abdullah bin Abi Bakr. Dia tu siang-siang tertarik roti canai, kan? Siang-siang tu di Mekah dia tertarik roti canai, kan? Tengah hari pula kan bersungguh cendol, kan? Mata telinga pasar je, kan? Apa sembang dia orang Quraisy? Orang Quraisy kata kami dah cari dah belah sana, tak ada, ya tak? Kami cari belah ni, belah hada ke timur, tak ada. Kami cari belah hada ke utara, tak ada. Udah lah tu. Dah 3 hari kan? Udah tu kata, betul saya cari dah. Udah lah tu, lebuh lah. Itu maklumat tu sampai ke Nabi. Di mana? Di gua. Maknanya unsur intelijensia. Maknanya unsur intelijen, ya tak? Intelijensi pun kena ada dalam Islam, dalam perjuangan. Kena ada risikan dalam Islam untuk perjuangan ni. Dia tak boleh maknanya ambil mudah, ya. Pun kita kena ada juga maklumat-maklumat di lapangan, maklumat risikan kena ada yang perlu pada pemimpin-pemimpin Islam. Tahu kan kita ni macam mana dah kedudukan kita, siapa yang maknanya sabotaj kita, macam mana boleh hutang kita bertambah, ya tak? Sekarang dah sampai 640 bilion hutang kita, ya tak? Jadi macam mana ni boleh jadi opini, siapa yang sabotaj, macam mana penyelewengan, apakah kesudahannya. Jadi kita kena tahu, walaupun dibayang-bayangkan pertumbuhan kita meningkat ke 6%, kita tumbuh dalam keadaan berhutang, serupa macam orang bergaya tapi berhutang. Saya sudah jadi orang kaya, kan? Saya sudah kena ubah saya punya jalan. Kaya pun hutang, kan? Kita nambah rumah, kan? Oi, lawa dah rumah kita, ya? Masya Allah. Hutang. Bergaya hutang. Jadi pertumbuhan 6% pun tapi hutang. Bagi berim pun berhutang. Apa hebatnya? Tak ada apa hebatnya. Jadi maklumat ni kita tak tahu. Rakyat di bawah tak tahu. Rakyat kira seronok dapat berim. Sekali kena kawin balik GST pada muka. Petrol naik lagi 15 ribu. Jadi maknanya di situ
kadang-kadang maklumat ni tak cukup, ya tak sampai ke bawah, ya. Jadi kalau kita tengok cara Nabi bergerak, dia adalah manusia yang bermaklumat, dapat daripada intelijen dia. Dan macam Sayyidina Abbas Abdul Muttalib itu intelijen Nabi. Sayyidina Abbas tidak diketahui Islamnya dan Nabi rahsiakan Islamnya Abbas, ya. Sehingga dia ada di Mekah dianggap sebagai daripada orang Mekah, dan dia orang punya orang Madinah. Maklumat sampai ke Madinah tu melalui Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sebenarnya bagaimana Nabi dia ada risikan, dia ada perang saraf dan sebagainya, ya. Ada kita kata risikannya dan sebagainya. Jadi ini boleh menjadi contoh lah sebenarnya kepada kita. Ketika itu bulan Rabiul Awal turun, hari yang keempat tu dah kiranya Rabiul Awal, kira satu Rabiul Awal. Dan 12 hari barulah sampai ke Madinah. Biasanya 7 hari. Pasal Nabi pergi ikut jalan pantai. Itu yang jadi lambat tu. Orang di Madinah tu dah berpanjat-panjat pokok. Panjat rumah sutuh. Arab panggil sutuh. Ya. Rumah dia pun straight. Tak ada orang kita orang bini. Bumbung rumah dia bukan macam kita orang bini. Bumbung rumah dia orang bini. Straight. Ada hujan pun bukannya selalu sangat. Atas tu kan dia membela kambing pun ada. Tapi itu yang saya tengok di Syria lah. Atas tu kan kami tidur di atas tu musim panas. Musim panas jemur kain, atas tu main pingpong, atas tu maknanya tidur memalam, tidur dalam rumah hangat. Tidur menghadap bintang. Memang best, sedap. Jadi sedap jangit, maknanya tak? Arab. Jadi dia ada dia punya maknanya kompang dia. Dia ada kompangnya, ada Ahmad ya Habibi ya Habib. Itu dari Syria tu. Ya tak? Lepas dia buat, dia bagi kompang kat kita. Udah kita tak tahu nak buat apa. Bagi pada smartphone. Smartphone pun pegang, hitam manis. Dia pun Masya Allah. Dia ingatnya nasyid. Smartphone ni dah. Ya, betul ya tak? Smartphone dia sekolah Penang Free School. Dia sekolah biasa. Zaman tu memang zaman trendnya kami orang yang jadi sekolah biasa ni pergi Timur Tengah zaman tu. Ya, zaman tahun 82, 83, 84. Itu zaman trend orang yang menggaji sekolah biasa pergi ke Timur Tengah masa itu. Ya. Jadi banyak lagi kita jumpa kawan-kawan yang jadi hobi tu di sana. Dia lagunya hitam manis. Dia tak tahu nak buat apa. Dia bukan ngaji pondok. Apa nak dia selawat kan? Dia pedang hitam manis. Arab tu Masya Allah. Arab tu ingat nasyid. Nasyid apa hitam manis? Kesono kan. Jadi dan beliau masuk Madinah Jumaat, ya, 12 Hijrah. Dan dikatakan 12 apa pula tu silap tu, ya tak? Ya, maknanya dan beliau masuk Madinah hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tanggal 12 bukan Hijrah. Tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Bahawa Hijrah dia apa pula 12 Hijrah pula. 12 Rabiul Awal, ya. Diceritakan seorang zahid bernama Zakaria. Jadi ini apa ni? Ini cerita yang dibawa oleh panjang lebar dibawa oleh Imam Ghazali ini barangkali nak menggambarkan bahawa dalam perjuangan ini akan ada musuh dan mesti ada pendukungnya, ansar, mesti ada muayyidin, dipanggil orang yang mendukung, orang yang mempertahankan, ya, perjuangan dan pejuang. Jadi jangan dibiarkan, jangan disusahkan, ya, jangan dibiarkan dan jangan disusahkan. Diberikan kelapangan dan maknanya ketika supaya Islam itu cepat mudah berkembang, ya, insya-Allah. Jadi itu yang kita tengok kejayaan-kejayaan tuan-tuan guru kita zaman silam dan dokongan yang kukuh daripada bawah, ya. Baik, kemudian dia kata apa di situ habis cerita itu, ya. Diceritakan seorang zahid bernama Zakaria. Yang zahid ni apa? Orang yang tak ada dalam hatinya dunia. Bukanlah pula tak ada dunia di tangannya. Ada, tapi hatinya tak ada dunia. Macam Sayyidina Yusuf, macam kita katalah contohnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Macam Nabi Sulaiman lah. Dunia kan ada dalam hati dia, tak ada. Dunia itu hanya
di tangan dia. Ya tak? Kalau dia dapat dunia, dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua kurniaan Tuhan, bukan aku punya. Ya tak? Ini Tuhan punya. Dia nak memuji aku, sama ada aku nak bersyukur ataupun akan kufur dengan nikmat ini. Ya. Ini orang yang zahid. Bukan yang dikatakan orang yang zahid itu orang yang kelihatan miskin sedangkan hatinya penuh dunia. Hatinya bercita-cita kalau boleh dapat itu, hatinya bercita-cita kalau boleh dapat ini. Itu bukan zahid namanya. Zahid sebenarnya sifat hati. Ya, zahid sebenarnya sifat hati. Hati yang dalam hatinya tidak ada dunia, yang tidak akan merasa hilang dengan kehilangan, yang tidak akan rasa bertambah dengan pendapatan. Lagi sekali, orang yang dikatakan zahid tidak akan rasa hilang dengan kehilangan dan tidak akan rasa bertambah dengan pendapatan. Itu zahid. Pasal dunia itu tak ada, dia putus daripada dunia. Tak adalah dunia itu berbekas dalam hati dia. Tidaklah dia berubah bila dapat dunia. Ya tak? Ataupun berubah bila hilang dunia dari dia. Itu bukan zahid namanya. Kalau hilang dunia dari dia, tiba-tiba dia betul marah. Mana kau meletak lesung batu aku? Lesung batu. Batu giling aku, ya tak? Mana rupanya aku esok nak raya dekat ni? Itu sebenarnya tak adanya zahidnya orang itu. Pasal dunia tu rupanya, ya Allah, terhunjam kuat dalam diri. Contoh mudahlah, kita tapuai kita hilang kan. Ya Allah, 2 bulan tak habis cerita tu. Jangan tu, lagu orang lain tu. Niatkan sedekah je dah. Ya Allah. Makhluk tingkat aku tu. Macam tu makhluk tingkat. Kalau orang lelaki apa lemak kita bagi contoh. Tak dengar perempuan je kita. Sport rim lemaknya. Sport rim lemaknya. Ya Allah, aku beli sport rim tu bukan senang. Lepas siap. Sport rim tu kan. Merelik, mana ada waktu ni tak ada, ya tak? Nyebut dekat 2 tahun nyebut sport rim tu. Mak, ya tak? Dengan spoiler, curi demo. Spoiler yang berkepok belakang tu, ya tak? Spoiler. Udahlah tu. Jadi orang yang zahid, dia tidak akan rasa kehilangan dengan hilang dan tidak akan rasa bertambah dengan pendapatan. Tak ada. Sama je bagi dia, ya tak? Tak maunya orang yang zahid kelihatan macam tak ada, miskin, tapi hatinya penuh dengan dunia. Dindak itu, dindak ini, ya tak? Itu bukan zahid namanya. Itu bukan zahid namanya. Baik, jadi berapa nama? Jadi Zakaria ni tadi tengah sakit parah, akan sampai ajalnya. Ya. Ketika sakarat al-maut, ya tak? Kalau dalam doa kita, hawwin alaina fi sakaratil maut. Dia perkataan sakarat jamak kepada sakar. Sakar itu maknanya kemabukan. Tak dapat kawal diri, itu panggil sakar. Sukar dalam Quran, wa antum sukar. Wa antum sukar. Jadi sakar itu kemabukan, tak dapat mengawal diri, ya. Hawwin itu maknanya ringankan. Ha tu dengan simpoi, ha tu ha simpoi. Jangan baca hawwin. Ya, kadang-kadang kita ni maklum sajalah mengaji ni habis semua pedih. Hablana min azwajina, pedih juga. Bukan hablana min azwajina. Ha simpoi. Simple, orang sini kata ha simple, ya tak? Simpoi kan ha tu. Hablana, bukan hablana. Tahulah ngaji pondok. Habis semua jadi pedang. Tidak. Serupalah hawwin tu salah tu, bukan hawwin dengan ha pedang. Hawwin simpoi. Alaina fi sakarat. Ya tak? Ringankanlah kami berdepan dengan saat mabuknya kematian itu. Dalam keadaan tak dapat mengawal diri. Kita kan kalau sakit tak dapat kawal diri, tak dapat kawal aurat. Orang yang sakit kan tak dapat kawal aurat kadang-kadang. Ya tak? Dia ngelusen itu sakit itu. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ya. Jadi seorang teman mengajarnya mengucap. Ini nak ceritanya musuh syaitan dia datang. La ilaha illallah. Ya. Muhammadur Rasulullah. Zakaria memalingkan muka. Tak ada nak diikutnya talqin tu. Ya. Daripada laqana yulaqinu
talqin. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Hadis Nabi kan? Laqinu tu laqana yulaqinu talqin. Talqinkanlah yang mati di kalangan kamu. Jadi laqinu mautakum. Jadi tafsiran mauta tu sama ada sakarat ataupun setelah mati. Mauta tu orang yang mati. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka itu orang baca talqin tu. Apabila dia bertanya, apabila mereka bertanya kepada kamu, apakah kalimah yang kamu bawa? Katakanlah la ilaha illallah. Bagi yang tak bertalqin. Kalau tak nak talqin pun tak apa, tak usah kita timbulkan penin dalam masyarakat. Ya tak? Penin yang ada pun dah penin dah. Nak tambahkan lagi penin. Orang dah lama dah talqin. Siapa yang tak talqin tak apa. Tadi yang tak ada tidak. Tak ada pula itu buat penin ke masyarakat. Tak ada pula nanti orang talqin masuk neraka. Mikir masuk neraka pasal? Merokok. Mikir pasal? Merogol. Kamu kenapa? Awak talqin masuk neraka. Hei, mana pula masuk neraka talqin? Ya Allah. Ya Allah, ngajuk la ilaha illallah masuk neraka tak kata. Jadi maknanya di situ bagi siapa yang dah sila tak. Itu benda yang patutnya kita ada toleransinya dalam soal khilafiyah ini, dalam soal khilafiyah. Nah, bagaimana pendapat orang yang tidak perlu menyemayangkan jenazah? Tidak perlu sembahyangkan jenazah. Sedangkan sembahyangkan jenazah adalah sebahagian daripada hak. Kita nak serta sembahyang jenazah. Sebahagian daripada hak. Kita dalam sampai atau Dia tak serta sebab kan bukan sifat sembahyang jenazah itu adalah fardu kifayah. Tak apalah dia kata. Dah ada sebahagian dia tak payah. Kan fardu kifayah. Jadi dia tak mau ambil pahala fardu kifayah tu kan. Pahala fardu kifayah besar. Ini buat main-main. Jangan diperkecilkan pahala fardu kifayah. Tapi tidaklah dia berdosa. Pasal dah ada sebahagian buat, dia tak payah kata. Tapi itulah bantuan terakhir kita, di antara bantuan-bantuan yang terakhir. Baik, jadi maknanya di situ dia ajarkan talqin ini, la ilaha illallah. Dia berpaling, tak mau dia menyambut pengajaran itu, dan diam sahaja. Teman itu mengulanginya, namun Zakaria tetap berpaling dan diam. Kemudian diulangi kali ketiga, Zakaria berkata, aku tak mau, aku tidak mau, aku tidak mau mengucap, aku tidak mau. Temannya rasa hairan, macam mana ni Zakaria yang zahid ini, macam mana boleh jadi pembinian? Maklum kita risau lah. Kita timbul perasaan risau kita sebab saudara kita, sesama kita. Tidak lama kemudian Zakaria membuka kedua mata. Rupanya tadi dia terganggu. Dalam saat maknanya kita kata dia terganggu dan bertanya, apakah kalian mengatakan sesuatu kepada aku? Apakah kalian mengatakan sesuatu kepada aku? Mereka jawab, benar, sadaq. Kami menyuruh kamu membaca syahadah 3 kali. Yang 2 kau hanya berpaling, yang 3 kau katakan tidak mahu. Zakaria menjelaskan. Maknanya dia recover daripada sakarat tu, dia sedar daripada kemabukan itu. Dia kata iblis datang. Dia pengalaman saya sendiri lah. Masa dia dah banyak lah, masing-masing pun ada pengalaman. Kita mengajar orang mengucap bukan pengalaman saya sendiri, mengajar ayah saya mengucap. Dia sebut selain daripada diikut apa yang kita ajar, lepas tu dia kata, "Oi, rumah ni banyak hantu," kata dia. Rumah yang saya duduk tu dah. Maknanya dia nampak apa yang kita tak nampak. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Banyak hantu rumah ni, kata dia. Jadi alam sakarat tu tak macam alam kita dah. Bila kita dengar tu, mula kita. Tapi alhamdulillah dia ikut la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, katanya. Panjang pula jawabnya. Kita ngajar la ilaha illallah ayah ni ditambahnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin, katanya. Rupanya dah banyak hantu rumah ni, katanya kan. Sudah, kita pun jadi macam tu. Rumah tu memang ramai orang mati pun, dah. Tak apa, tak ada masalah. Jadi katanya di situ bahawa memang dia berada di alam lain. Jadi dia kata iblis datang kepada aku membawa segelas air. Diberikan kepada aku. Aku berkata,
Lalu dia berkata, katakan Isa itu anak Allah. Syiriklah. Ya tak? Aku berpaling daripada ini. Mana bila kita menduakan Tuhan, menigakan Tuhan, ya tak? Lalu Iblis datang lagi ke arah kakiku, mengatakan hal itu, katakanlah Isa itu anak Tuhan, ya tak? Maka aku berpaling lagi. Dan yang ketiga dia berkata demikian, maka aku kata aku tak mahu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Jadi kata-kata itu tak didengar oleh temannya. Kan? Itu pengalaman dia di alam yang lain. Ya, pengalaman dia di alam yang lain yang dia nampak. Sebab memanglah orang yang dah nak mati tu kan masuk, buka pintu katanya, ada orang nak masuk kata. Kita pun buka oleh pintu, tengok tak ada orang. Oh sudah, siapa pulung ni, ya tak? Jadi maknanya dia nampak apa yang kita tak nampak, ya? Lalu Iblis membuang gelas itu ke tanah dan lari. Jadi usaha itu sampai ke akhirnya. Sebab itu dikatakan wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu hendaklah mati di dalam. Padahalnya ayat permulaannya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa. Nak kira kalau dah beriman mestilah mati dalam Islam. Jangan gangguan sampai ke akhir tu, ya tak? Gangguan sampai ke saat nazak itu pasti ada. Jadi sebab itulah Tuhan sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita doa, ikhtim lana bi husnil khatimah. Ya. Jadi dikata situ, jadi aku menolak iblis, bukan menolak kamu. Penjelasan dia, ya tak? Aku akhirnya bersaksi bahawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kita tak boleh senang hati. Sebab itu doa kita berterusan, ikhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Dirawikan dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar Abdul Aziz ini disebut khamis khulafa ar-rasyidin. Kalau kita ada khalifatul awal, khalifatul sani, khalifatul rabi', yang keempat al-khalifatul khamis. Ya. Sebenarnya dia bukan ar-rasyidin, dia Umayyah. Tapi lantaran dia memerintah secara rasyidin, dia tidak setuju dengan perlatikan. Dia minta dia dipilih, bukan dilantik. Apa buktinya? Buktinya setelah dia naik mimbar, dia luncurkan jawatan yang dilantik. Aku telah dilantik menjadi khalifah oleh orang sebelum aku. Sekarang aku pulangkan jawatan ini kepada kamu semua. Maka calonkanlah siapa khalifah. Jadi khalifah itu sifatnya mesti pemilihan, bukan perlatikan. Ya, tak boleh ditentu-tentukan siapa lepas ini, siapa lepas ini. Ya, dia mesti kembalikan kepada rakyat untuk memilih siapa khalifah. Sebab itu namanya Amirul Mukminin. Bukan Amir Umayyah, bukan Amir Abbasiyah, dan Amirul Mukminin. Jadi orang mukminlah yang akan memilihnya. Itulah Sayyidina Umar, justru itu dia dipanggil khamis khulafa ar-rasyidin. Khamis itu yang kelima setelah Sayyidina Ali. Hanya ada dah tu Muawiyah, ada Yazid, ada Marwan. Tapi apabila Sayyidina Umar Abdul Aziz mengembalikan pemilihan ini, mengembalikan khalifah itu dalam bentuk pemilihan, kemudian dia pula menyenaraikan, dia membuat semakan harta dan mengisytiharkan harta. Itu kembali ke zaman ar-rasyidin. Kan bila dia dapat jawatan tu, dia balik, dia kabulkan isteri, sila senaraikan barang-barangan yang ada dalam rumah. Apa halnya baru nak disenaraikan? Kalau bahasa orang sekarang ni dipanggil perisytiharan. Ya tak? Aku tak mahu setelah aku pegang khalifah ni ada harta yang masuk dalam rumah ni. Justru maknanya jawatannya aku pegang. Bukan senang tu ya. Bukan senang ya. Jadi maknanya dia betul-betul nak jaga, ya tak? Supaya jangan pengaruh kuasa itu akhirnya menjadikan, maknanya dia menggunakan hak rakyat, ya, melampau-lampau. Jadi benda-benda opini, ya, bukan senang nak buat, ya. Tapi itu yang mesti dilakukan. Tuan-tuan, 300 orang pergi Kazakhstan. Tak ke Tokyo kita pergi macam mana, ya? 300 orang satu flight. Berapa satu kepala, ya tak? Boleh kira, ya. Duduk di sana seminggu. Berapa pula belanja? Banyak orang nak kira.
begitu. Jadi Sayyidina Umar ditanya secara telus, dari mana dapat baju baru kan? Sayyidina Umar dalam perhimpunan mingguan rakyatnya, isma'u wa'u wa ati'u, kata Sayyidina Umar sebagai khalifah, dengarlah, perhatikanlah dan taatlah. Tiba-tiba bangun seorang, la sam'a wa la ta'a, kata seorang, kata, ya Amirul Mukminin, tidak, kami tidak nak dengar, kami tidak nak taat, hatta na'rifa min aina laka hadha thawb al-jadid, sehingga kami nak tahu dari mana dapat baju baru. Situ baju baru, tuan, zaman sekarang ni macam mana kenduri kahwin, mana pun belanja, orang nak tahu dari mana dapat, Jadi sebahagian mereka katanya diriwayatkan dirawikan daripada Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Dia berkata, sebahagian mereka meminta Tuhannya agar diberitahu tempat syaitan di hati manusia. Maknanya kita sedia maklum bahawa dalam satu hadis yang lain, kita kata bahawa syaitan ini kan memeluk dan menusuk belalai, kan? Memeluk. Setiap kali kita buat dosa, maka ada titik hitam pada hati. Setiap kali kita tambah dosa, tambah lagi titik, tambah lagi titik, sampai akhirnya berpautlah syaitan ini pada hati, lalu ditusukkan belalainya di tengah-tengah, di ulu hati itu. Maknanya kita maka nuqayyid lahu syaitana qarina, sebagai qarin, setan, sembangnya setan, fikirnya setan, tulisnya setan, semuanya setan, kata. Semua setan. Tak ada yang keluar kecuali setan je daripada dia. Mulutnya setan, sembangnya setan, maknanya buatnya setan, semua setan semua. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rajam. Rajim daripada rajam. Rajim daripada rajam, tibalah rajim. Tak termasuklah rajam. Rajam ada ubat, ke makjur kita rajam tak. Jadi katanya apa di situ? Sebagian mereka meminta Tuhannya agar diberitahu tempat syaitan di hati manusia. Maknanya mereka meminta, dikata apa? Sebagian mereka meminta Tuhannya agar diberitahu tempat syaitan di hati manusia. Maka Umar bin Abdul Aziz melihat dalam mimpi bahagian dalam jasad seorang lelaki. Dia melihat syaitan dalam bentuk katak duduk di atas bahu kirinya. Dari situ syaitan memasukkan belalainya ke dalam hati lelaki tersebut, sebelah kiri. Jangan cari pula. Katak tengah banyak ni. Katak tengah banyak musim hujan. Sekarang baring-baring sekarang tengok ada katak belah kiri belah tak? Jadi memang tengah ni memang rumah saya pun banyak katak. Tak? Banyak katak. Musim hujan paling dia pakai katak botol. Katak botol. Dimanggil Jadi dalam bentuk dalam bentuk katak duduk di atas bahu kiri. Dari situ dia menusukkan belalainya ke dalam hati lelaki tersebut, mengusik hatinya. Manakala lelaki itu berzikir, maka mengecillah belalai itu. Maknanya kita kata bahawa maki hamun, sumpah serana, itu menggemukkan setan. Itu menggemukkan setan. Tapi bila kita berzikir, banyakkan kita bersabar, yang itu menguruskan setan. Tak? Ini baca senang, buat payah dan marah berat. Semua keluar tak? Ngapun dan pureh dan semua keluar tak? Kadang-kadang tak pandai cakap India pun pandai cakap India pula tak? Tiba-tiba pula keluar tak? Maki hak pun cakap India tak? Yang tak pandai cakap Cina pandai cakap Cina. Tiu tak? Jadi itu semua mengenyangkan dan menggemukkan setan, tak? Itu menggemukkan setan. Jadi maknanya mengecillah belalai, menjadi kuruslah setan itu. Ya Allah, jangan engkau
kuasakan syaitan menguasai manusia, ya, kata dia Imam Ghazali dalam doa. Janganlah engkau kuasakan syaitan menghasut kami. Tolonglah kami untuk berzikir mengingatimu ya Allah, dan bersyukur kepadamu ya Allah, bukan kufur, bukan lalai, bukan lupa, ya, demi keagungan dan kemuliaan Nabi-Mu bijahid Nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia bahasan tentang maknanya musuh. Ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budush. Makna la ta'budu yani la tuti'u syaitan. Jangan taat kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Pada yang baik daripada Allah, silap dan salah saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin ada pandangan. Ya. Icok ni dia syaitan. Tapi ada cerita dalam dia dalam guru dia ada bunyi. Kalaupun dia tidak setan, tapi dia kawannya. Dia kawan setan. Pasal dia tidak membantu Nabi. Ya, dia bahkan dia pula menimbulkan was-was musuh. Ya, maksudnya dia pula semacam memberikan isyarat kepada musuh. Kemudian selain daripada itu dia mengganggu kita tidak dari sudut najisnya dan sebagainya. Jadi itulah maka masa kita kecil-kecil dulu ada race tak? Race membunuh cicak. Ada upah lah tu. Ingat tak? Pasal dia tetap mutawassitah. Dia bukan mukhaffafah. Ya, dia tetap mutawassitah. Dan maknanya bila dia dimaafkan, bila dia sudah terlalu banyak, maka dia menjadi umum al-balwa. Ya, umum al-balwa tu maknanya dah banyak sangat tak dapat nak kawan, barulah umum al-balwa. Tapi kalau dalam konteks dia tidak banyak, maka dia tetaplah mutawas. Tapi bila dia terlalu banyak dan payah nak kita kawan, maka dia diringankan, sekadar dipungut dan dibuang begitu saja, tak perlu ada air. Pasal umum al-balwa, ya, dia panggil istilahnya umum al-balwa. Maknanya terlalu banyak dan tak dapat nak dikawan. Macam dululah kita di Mekah dan Madinah, bukan kebanyak taik-taik burung merpati kan? Dulu. Sekarang tak ada dah. Baik? Ustaz, ini ada bab kata boleh dengan iblis. Boleh yang kata Ustaz. Iblis. Bapa ni apa? Bapa Ustaz. Aha. Dia nampak. Ada tu lah. Ya. Saya Ustaz Azizi, dia ada cerita lah. Ini bukan dia nazar. Macam kita biasa macam ni. Kita masuk rumah, dia kata, dia ajak, ni Ustaz Azizi ajak arwah patih. Arwah patih, ajak berjirah, ajak pergi makan rumah dia. Dia cerita. Bila masuk, buka pintu rumah saya, patih tu, hai, rumah kamu ni banyak benar iblisnya. Mengelabur je kata dia, cakap tani lah dia kan. Dia kata lagi, Ustaz Azizi, dia kata bertempiaran, dari bawah tangga lah kata. Ustaz Azizi, saya tanya, Ustaz memang ada? Memang ada, saya pun tahu memang banyak. Kata, saja lantak macam tu. Dia, perempuan Ustaz tak takut, dia dah biasa kata. Tapi maksudnya, ada ke kita ni memang boleh nampak? Kita orang yang biasa menjadi macam alim ulama ni, boleh nampak. Ialah habuan, habuan untuk sebenarnya asalnya innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Asalnya dalam Quran kata mereka nampak kamu sedangkan kamu tak nampak mereka. Itu asasnya, ya. Tetapi apabila sampai kepada tahap nipisnya ataupun kita kata sudah sampai ke tahap tingginya kerohanian itu, jadi Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Ya, al-muhibbin, al-arifin, dia boleh melihat apa yang tak dapat dilihat oleh orang biasa, ya, orang abrar, orang yang zahidin yang biasa dia tak nampak, tapi orang yang arifin, yang muhibbin nampak. Jadi barangkali lah kita kata bahawa kita mungkin nampak juga lah kelibat-kelibatnya, ya tak? Tapi sesekali, tidak berterusan, tak ada, ya tak? Kalau tempat saya tu, rumah saya tu, yang selalu kelibatnya hantu jemput. Dah hantu jemput. Dah hantu jemput. Lantak kan. Bawa dulu jemput datang dari sungai naik kereta. Tak apa lantak kan. Jadi barangkali yang itu yang nampak kelibatnya jemput. Tapi ini barangkali ini
makna kita kata Allah Ta'ala nak kurniakan kepada tuan guru patih kita untuk melihat dia. Tetap mustahil, tak mustahil. Sebab itu maka Imam Syafi'i pun berdialog dengan iblis. Selain pada Nabi Idris itu satu hal lah, Imam Syafi'i pun ada dialognya dengan iblis. Ya tak? Imam Ghazali pun ada peristiwa dialognya dengan iblis. Jadi setengah orang dia tak boleh nak terima. Ini maunya katanya. Ni ke siapa? Kadang-kadang kan, kadang-kadang kawan-kawan kita yang zaman-zaman yang sekarang, kadang-kadang dia underrate, dia rendahkan. Dia ingatnya dia semertabat ke, ya Allah. Ya tak? Kita siapa nak kita rendahkan Imam Syafi'i, nak kita rendahkan wali-wali ni? Ya tak, Allah dah bagi dia. Ya tak, Allah dah bagi dia. Ya, Cik Ramli. Saya mengikuti satu Ismail Muhammad tadi. Pada rekaan kedua, Imam terlupa membaca ayat lazim. Imam terus rokok. Dan saya ikut terus rokok. Saya tak baca Fatihah. Sampai mana? Tak baca ayat lazim. Dia tak biasa lazim lah. Dia tu Fatihah. Maghrib lah. Maghrib. Jadi maknanya rekaan pertama dia baca ayat lazim. Rekaan kedua tu dia terlupa baca ayat lazim. Jadi dia terus rokok. Jadi saya takut dia tinggal rokok. Saya terus dia buat ikut rokok. Jadi saya tak baca Fatihah. Tengok baca Fatihah betul. Saya tak baca Fatihah. Dia baca Fatihah, dia terus rokok. Ya, tapi Cik Ramli baru nak baca Fatihah lah. Baru baca Fatihah, dia rokok, saya rokok. Jadi saya tak baca Fatihah. Jadi sebenarnya saya itu susah. Kalau mazhab kita tak boleh. Mazhab kita kena baca juga Fatihah. Tidak memada Fatihah imam tu. Kecuali pada permulaan tadi kita takut terlepas rukuk kan, terlepas rakaat. Tapi di tengah-tengah kita diizinkan lagi untuk membaca Fatihah. Walaupun kita tinggal Jangan terlebih pada 2 rukun panjang. Bukan rukun pendek ya, rukun panjang. Adapun rukun i'tidal itu semua rukun pendek, sujud itu semua rukun pendek ya tak? Jadi ada peluang lagi dah. Ya, Berselawat kan ada. Saya nak tanya tentang kata kasyaf ni kan. Sebab tadi Umar Abdul Aziz tadi kan dia minta kepada Allah SWT. Adakah perkara macam kasyaf ni boleh diminta ataupun Allah akan bagi kepada ya. Dia sebenarnya kurniaan Allah, dia ada hibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai karamah, kemuliaan. Ya, karamah mana boleh diminta? Ya, orang yang minta keramat contohnya mengambil itu dan mengambil ini, itu tak betul itu sebenarnya. Karamah ni kadang-kadang Tuhan punya diri pun tak tahu yang dia ada karamah tu. Ya, orang lain yang perasan. Ya, orang lain yang perasan dia sendiri tak tahu akhirnya. Jadi sebab tak ada kita minta pun karamah itu ya. Ya, tak ada kita minta karamah itu. Jadi tak ada. Ilmu mencari keramat, ilmu beramal untuk dapat keramat ni bukan daripada ajaran Islam. Ya, bukan daripada ajaran Islam. Ini dicampur aduk. Ya, dicampur aduk dengan maknanya ajaran manusia. Ya, ajaran manusia. Iran. Pada orang yang nak temu ajak ujung-ujung nyawa. Orang yang Orang yang nak temu dia ajak ujung-ujung nyawa ni kan. Jadi kita adakah dikira langkah terbaik untuk membisikkan selawat kepada dia ataupun memang wajib kita ajak dia selawat masa dia sebelum dia. Ya. Yang antara yang disuruh ialah laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ya. Adapun kita nak tambahan berselawat itu tak ada masalah. Nah, sebab apa? Selawat ini memberi ketenangan. Ya, selawat ini memberikan syafaat. Ya, selawat ini juga maknanya meringankan. Ya tak? Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi yang utama jangan sampai kita mengabaikan la ilaha illallah tu kerana nak mengajar selawat. Ya tak? Maknanya la ilaha illallah itu mesti jangan lepas. Adapun kita nak berselawat di hadapan dia, itu tak apa. Ya, bahkan maknanya memberikan ketenangan pula kepada dia. Ya, selawat kan membawa ketenangan. Dengan berkat selawat itu dia membawa ketenangan. Ya. Kita dah baca sebelum ni bagaimana fadilat selawat kan, dan terhadap maknanya pendosa-pendosa. Ya, bagaimana selawat kesimpulan boleh maknanya kita kata meringankan beban dosa yang dibuatnya. Ya, jadi maknanya boleh kita tak ada halangan. Ya, insya-Allah. Ustaz, ada
kita nak hukum secara pukul rata, secara pukul tak boleh. Tengok apa case by case. Kalau dia ada misalnya unsur-unsur yaqazah, tak boleh lah. Ada unsur-unsur takhayyul, tak boleh lah. Unsur yaqazah ni macam mana? Tadi saya ke Kuala nampak Nabi ada di Kuala Lumpur. Itu tak boleh lah. Mana boleh kita jumpa Nabi secara yaqazah. Jadi ini menjadi masalahnya kepada yang ada yang katanya yang boleh jatuhkan hukum. Jadi tak boleh tu pasal dia mendakwa jumpa Nabi dalam keadaan jaga. Oh Allah. Ya tak? Mana boleh buat itu? Satu. Yang kedua takhayyul. Takhayyul ni maknanya contohnya kalau berdoa bayangkan guru. Itu tak boleh. Itu usul takhayyul. Jadi ini bukan semua Naqsyabandi itu. Ya, bukan semua Naqsyabandi itu. Jadi ada Naqsyabandi yang takhayyul, ada Naqsyabandi yang yaqazah tadi memang tertolak. Kalau tak ada unsur yaqazah, tak ada unsur takhayyul itu, maka tak ada masalah. Asal makna tarikat ni apa tuan-tuan? Dia sebenarnya sebagai zikir tambahan untuk membersihkan diri. Kita sebenarnya dah ada zikir yang maksur, yang maksurat, yang maksur, ya tak? Daripada Nabi. Cuma tambahan. Kalau ibaratnya sekolah dah ada dah daripada pukul 7.40 sampai pukul 1.40. Tapi nak buat lagi tuition. Itu je. Itu je tarikat ni. Maknanya kita kata bahawa kalau seseorang yang tak dapat lagi kawal diri dia, jenuh dah dia, keluh kesahnya, bantulah dengan tarikat, dengan zikir tambahan. Tapi kalau dengan yang ada pun dia dah seronok dah, bacaan Quran dah ada, dia dah mula memahami Quran, mendalaminya, itu pun dah rasa seronok dah cukup. Jadi tarikat ni usaha lebihan, tambahan. Ada pula di dalamnya nanti dipanggil suluk. Suluk ni macam juga kita kata retreat. Kalau bahasa orang Lampung putihnya retreat. Kita pergi ke satu tempat, we treat ourselves, kan? Kita berpuasa di situ, kita beruzlah, kita tidak bersuara di situ, tak banyak cakap dengan manusia, dengan makhluk. Kita bercakap dengan Khalid, dengan Allah. Ya tak? Kita ada dos tambahan zikir. Kita tak tengok banyak dunia. Itu sebenarnya tak ada apa masalahnya. Tetapi kita kena faham itu bukan matlamat. Itu adalah suatu pendekatan untuk membersihkan diri. Jangan dengan sebab suluk kita jadi takabur. Teman ni makamnya tu, kita dah suluk. Dia jadi kopi tahu pula dah. Teman dah 4 kali suluk dah. Kita sekali dulu. Ada dia mula-mula nak merak tu, mula. Jadi sebenarnya kita ni tak boleh kulit dia isi kena ada. Mula lah tu. Semain Jumaat beda, tak apa orang betul. Pergi suluk tak semain Jumaat, faham? Dia kata putuskan pula dia. Mana boleh, tak? Jangan sampai maknanya kita tiba-tiba kalau kita dalam keadaan musafir lain. Hukum syariat tak boleh kita ketepikan demi nak dapatkan hakikat. Ya Allah, tak? Jadi maknanya tak mahu yang kita nak nyampaikan hakikat, kita langgar syariat. Jadi maknanya jangan sampai Nabi berbekok kaki semayang, Mika boleh pula pasang niat dia dari jauh. Jadi pedepuk pun tahu. Wallahu a'lam. Macam-macam amalan dia ni, ya tak? Kadang-kadang tu pasal dia melompat terus ke situ. Itu yang masalahnya tu. Ya Allah, dah tengok mentari pula dah. Ya tak? Semayang ada mentari. Ya Allah, semayang mentari naik, mentari turun. Ya tak? Masalah tu. Dan orang wali Allah ni tak kenal dia wali Allah. Macam ni orang sebut wali Allah. Ialah sebab ada apakah ciri-ciri orang yang dikatakan waliullah bila dia ada karamah. Dia sendiri pun tak tahu yang dia ada karamah. Dia pun tidak pula berbangga dengan kelebihan yang, sebab dia fana. Dia fana. Bagi dia yang lebih itu Allah, bukan dia kosong. Dalam tasawuf kita kena kata diri kita di kosong. Yang ada itu Allah. Siapalah kita kalau tak ada Allah? Ya tak? Jadi maknanya di situ tak ada pula dia bila ada karamah tu dia tahu orang berkabur,
makam lagi ya tak? Dia tak ada. Dia tak pernah rasa bangga, tak pernah rasa apa, bahkan dia sudah tenggelam dalam fananya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pula dia rasa merok pula, ujub, tak ada ya tak? Kalau dia ujub, itu bukan wali Allah, itu wali syaitan itu. Wali syaitan. Allah bukan senang tuan-tuan ngempok punya hair ni, ya Allah. Dia sedar begitu banyak. Soalannya tak, apakah dia sedar? Yang itu ya, maknanya sebenarnya dia tak tahu itu kalau tiba-tiba Allah kurniakan kepada dia tak akan bercakap pada orang. Ya, Allah kurniakan kepada dia tak akan bercakap kepada orang. Maknanya dia tu, bagi dia nak jadi muhibbin, dia nak jadi muqarrabin. Jadi apakah dia sedar yang dia wali Allah? Dia orang yang muqarrabin dan muhibbin ni sentiasa merasa tak cukup lagi. Sentiasa bahawa dia belum sampai. Itu je perasaan dia. Bukan dia merasakan dia sudah sampai. Dia sudah jadi kekasih Allah. Dan sebaliknya dia sentiasa merasakan dia belum sampai. Ya tak? Sebab muhibbin dia bukan beramal, ya, dia bukan beramal kerana syurga, kerana neraka. Ya, muhibbin dia beramal kerana nak berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala kewajipan bukan bebanan, segala kewajipan adalah kemanisan. Kalau dalam diri kita tu ada lagi rasa kewajipan itu bebanan, belumlah sampai waliullah kepada kita. Ya tak? Kalaupun tingginya makam kita abrar je dah. Belum sampai arifin, belum sampai muhibbin, ya tak? Belum sampai muqarrab. Dia menilai dia tu orang banyak macam kita ni. Kalau dia menilaikan dia cakap orang banyak kita pun kita tak boleh letak bagi tu wali ya. Ialah sebab apa kita kata bahawa kadang-kadang kita ada kalam yang kita tak perlu bicara kerana membawa fitnah. Ya. Maknanya ada hadis, tidak ada hadis Nabi yang menyebut ada kalam yang mana yang tak perlu dibicarakan. Kalau dibicarakan dia membawa fitnah kepada diri kita ke ataupun kepada orang yang mendengar. Ya. Jadi begitulah. Kita lah berbicara sesama kita, ada karamah yang teman nampak daripada dia, ya dah. Contoh itu ya dah. Tak usah nanti sembah-sembahkan ya. Mata-mata pula ya dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila